Malaysia adalah antara yang paling rendah, terutamanya income tax. Yes, betul. So rasanya pada masa ni kerajaan perlu buat sesuatu untuk meningkatkan hasil. Yes. Kalau bapa tak dapat buat keuntungan, bagaimana nak bagi kepada anak kan? Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita bertuah lagi. Saya bersama YB Chua, tetapi saya kenalkan diri saya dulu. Saya Afiq Kwan. Saya Chua Wei Kiat. So, YB dikenali sebagai adun muda lah, boleh kata YB. Kira lah, masih muda. Masih muda. Bawah 40 dan masih 30, masih muda. So, YB pergi mana? Lama tak nampak akhir-akhir ni. Baru balik daripada China. So, tu trip kerja lah. Dan kita pergi melawat sebab PM dan juga kabinet tengah push green energy kan. Ya, betul. Dan China merupakan negara yang paling ke depan dalam teknologi ini. So, ambil masa sikit, pergi belajar sikit lah. Dan dalam 3-4 hari je. Dan dalam masa memang pack, tak ada masa untuk jalan-jalan. Biasa Malaysia sesuai ke green energy sekarang? Sesuai. Dan kalau tahu dalam details data kan, Malaysia antara yang paling canggih kalau banding dengan negara-negara dalam serantau. So ASEAN memang Malaysia merupakan tempat yang paling sesuai dan strategik untuk green energy. Itu sebabnya PM ke menteri ke sentiasa dia introduce melancarkan koridor projek-projek besar yang berkaitan dengan green energy. Dia sangat berkaitan dengan bagaimana foreign investment akan masuk ke Malaysia. Dan salah satu syarat dia green energy kena mencecah ataupun mencapai satu tahap yang mereka boleh terima. So kalau green energy kita ke depan, bermaksud dia lebih friendly dan dia akan jadi pilihan utama investment, foreign investment datang ke Malaysia. So dalam ESG kan, ESG tu antara satu environment tu berkaitan dengan green energy. Okay, wow, sebab tu nampak siapa Amazon lah, siapa nak masuk Malaysia kan. Itu sebabnya. Dia sangat detail, orang mungkin tak faham, tapi PM dengan kerajaan perpaduan tengah mengusaha. Akses tu. Tapi untuk pendengar kita, bahasa mudah apa YB cakap. Kalau green energy ada, pelabur ada. Kalau pelabur ada, peluang pekerjaan ada. Itu ekosistem dia. Ekosistem dia. Mudah untuk faham. Okay YB, kita clear dah YB punya green energy ke depan agak membantu in future. Tapi saya nak jump sikit tentang belanjawan. Belanjawan masih dalam perbahasan lagi. Betul. Tapi YB, belanjawan ni selalu orang kata apa, dibentang setiap tahun. Ramai anak muda tak faham. Ramai anak muda yang macam nampak belanjawan ni gula-gula je. So tahun ni tak banyak sangat gula-gula. So kenapa Datuk Seri umumkan tak banyak gula-gula? Kenapa tak guna modul yang lepas? Kalau mengikut model yang lepas, PM yang lepas, gula-gula sentiasa jadi atraktif lah kan. Dia short term solution. You ada masa kewangan, saya bagi you duit. Macam ibu bapa kan. Kalau dalam satu keluarga, kalau bapa dari duit poket you dari RM1 jadi RM2, you happy kan? Ya, happy mesti. Kalau bapa kata RM1, kalau ada RM2, dia simpan RM1, kata untuk future you belajar. Saya tak rasa lah, saya mungkin tak boleh lah, biar saya simpan sendiri lah. Ya. Kalau you boleh spending lebih banyak ataupun you boleh rasa duit tu you akan rasa lebih happy sikit kan. Betul. Tapi PMX dia cuba, saya rasa kali ni dia cuba berubah cara propose ataupun membentang belanjawan kali ini. Dan dia lebih fokus bagaimana mengurus kewangan in-out cash flow kan. Sebelum ni sentiasa kerajaan sebelum tu pernah sentiasa ada sebut berkenaan dengan subsidi, targeted subsidi. Subsidi besar. Dah beberapa PM dah dari Abdullah, Najib, Tun M, Muhyiddin. tapi
tak ada satu pun yang berani nak melaksanakan tu. Ya, betul. Tapi kali ini nampak kerajaan ni fokus bagaimana untuk menambah kewangan, bagaimana mengurangkan pinjaman dan bagaimana nak membantu rakyat. Ya, So, I rasa dia lebih fokus. Dan selain pada gula-gula, orang turut tanya juga kenapa tak ada projek besar. Ya. Sentiasa dalam belanjawan, PM akan mengambil peluang ni untuk bentangkan sesuatu yang besar kan. Kalau zaman Najib Abdullah, pelbagai koridor telah dibentang. Tapi ada koridor yang hari ni pun tak nampak dah bayang tu kan. Betul. Tapi PMX, kalau kita mengikuti berita tu, sebenarnya ada beberapa bulan yang lepas dah beberapa projek besar, siri besar yang telah dibentangkan. Satu dekat Johor, yang Sultan Puji tu. Yang satu Tanjung Maling. Yang ekonomi, financial economy corridor ke apa kan. Satu dekat Tanjung Maling. Berkenaan dengan high technology vehicle park kan. Dan satu lagi review tentang rancangan yang ke-12 RMK, yang ke-12 yang tu long term sikit. So mereka fokus kepada long term solution, bukan dalam bajet. Dalam bajet 2 jam lebih tu, dia lebih fokus bagaimana dalam 1 tahun tu untuk mencapai yang KPI besar dia. Yang objektif besar-besar ni. Yang besar-besar RMK yang 12, bagaimana nak buat transformasi supaya projek besar ni semua jadi. Clear baby. So I nampak ni sihat. Tapi untuk politician tak sangat lah. Untuk politician dia nak bagi kredit kan. Sentiasa politician nak memancing undi supaya saya bagi you 500, you rasa PM ni best. Dulu orang puji siapa? Muhyiddin. Banyak dia bagi. Dia hampir 300 bilion saat dia invest tu. Sebab waktu tu PKP. So dia laju lah dia bagi. Tapi hari ni kita ada nampak apa tak? Malaysia kekal masalah yang sama. Betul. Gaji rendah, barang mahal. Harga barang meningkat kan. Dia tak menyelesai. Ini bajet pertama PMX. Untuk saya rasa bajet ni sangat memuaskan. Okay, clear baby. Baby explain sangat clear, panjang dan bahasa mudah. Apa baby explain kan ialah Datuk Seri tak nak spend lagi. Dia nak dapat hasil banyak dulu, baru dia akan spend. But make sure kerajaan selesaikan hutan satu poin. Kita spend for future. Yes. Dan apa yang hari ini ada, saya rasa dah sangat mencukupi. My STR daripada asal kita dah bertambah. Dan subsidi yang asal pun kita dah bertambah. Betul. Cuma bagaimana kita mengawal. Kita bukan spending tanpa kawalan kan. Okey, setuju baby. Tapi kita jam sikit. Ini tu umum saya bajet secara keseluruhan. Tapi saya nak setuju sikit. Ada ahli politik muda juga. Dia muda sikit pada baby. Saya rasa muda sikit. Muda sikit. Dia masih dalam umur 20-an. Tapi saya nampak dia ni number ni famous lah. Dia ahli parlimen muar. Dia sangat famous. Saya nampak yang pelik dia baby. Waktu Datuk Seri umumkan cukai perkhidmatan. Bukan cukai SST. Kita dah faham. Cukai perkhidmatan dan cukai SST is different. Waktu Datuk Seri umumkan kenaikan cukai 20%, dia bising. Dia kata harga barang naik. Barang ni naik. Dia kelapakan mandi pun naik. Baju, beg naik. Baju, seluar, kasut, peralatan sekolah naik. Saya tak faham. Kenapa cukai perkhidmatan boleh naik barang pula? Mungkin dia dalam kategori yang maha kaya. Dia ada banyak expenses kan. Beli jam mahal. Kalau expenses yang tertentu, dia memang akan terjejas. Tapi yang kali ini SST yang dipertingkatkan daripada 6% ke 8%, dia pun dalam kategori yang terhad dalam logistik yang saham je kena, karaoke kan, karaoke perkhidmatan pun kena, yang kena lagi penjajian, nak beli tanah pun kena. Itu je. Dan rasanya yang kategori yang B40 ataupun M40 yang terjejas tu, dia ada pun tak besar. Dan pada masa ni, sebelum bentang bajet ni, ramai ekonomis kan, pakar-pakar yang nak memujuk kerajaan untuk melaksanakan balik GST. Dan kita pun tahu bagaimana
nampak GST tu sakit kan. Sakit betul. Dan pandangan saya pada masa ni masih tak sesuai lagi sebab ketidakstabilan harga barang mentah dan ketidakstabilan dan gaji rakyat pun tak mencapai tahap yang kita rasa selesa lagi. Betul. So saya rasa SST tu dia lebih sederhana. Ya. Dia tak sampai tahap yang semua orang akan terjejas. Mungkin orang kaya je yang akan terjejas. So pada masa ni kalau mengikut data kan, hasil cukai Malaysia banding dengan negara-negara lain kan, Malaysia adalah antara yang paling rendah, terutamanya income tax. Yes, betul. So rasanya pada masa ni kerajaan perlu buat sesuatu untuk meningkatkan hasil. Yes. Kalau bapa tak dapat buat keuntungan, bagaimana nak bagi kepada anak kan? Bagaimana nak fikir masa depan anak-anak kan? So saya rasa logik ni kita kena faham kan. So itu sebabnya PM introduce memperkenalkan SST. Dia tak memperkenalkan GST sebab tak sampai masa lagi. Dan memang ekonomis kata GST adalah tax yang paling coverage tu paling besar. Dia sampai you buat apa pun, nak beli apa pun kena cukai. Tapi SST ni terhad kepada beberapa kategori saja. Tak semua terjejas. So memang politician akan mengambil peluang, baik tak baik dia pun cari peluang untuk menyerang. Itu kerja pembangkang kan. Tapi pembangkang tak serang sangat sekarang. Tak serang sangat pasal belanjawan ni sebenarnya. Tak ada isu panas. Hanya saya sadik. Hanya saya sadik lah. Tapi dia lepas sebut dia tenggelam sebab rakyat dah bijak lah. Ekonomi ni I rasa tak semua faham, tapi ramai rakyat dah tahu apa logiknya dan dia tak menjejas ramai orang dan nampaklah bagaimana kerajaan nak membawa perubahan untuk negara ni. Dan satu lagi pasal saya sadik YB, dia mempersoalkan satu benda tak tentang pertukaran kereta EV yang Datuk Seri nak umumkan daripada Toyota. Dia mempersoalkan EV lagi mahal lah, penggunaan kereta EV, kereta elektrik lagi mahal. Dia main persepsi lah. Sebab nak tukar kan. Rakyat pun tahu lah untuk kereta tentu ada murah, ada yang mahal kan. Dan EV ni kita pun tahu dia, seperti yang tadi saya menyatakan, trending tu ESG. Orang dah tengah mementingkan bagaimana environment, release of carbon kan. Dan EV merupakan sesuatu yang baik. Betul. Dan setuju. Kita kena mengalakkan. Memang sekarang ada banyak isu seperti apa station untuk charging station kan. Baik bagi menteri rasa macam mana nak charge? Tak ada station, bagaimana orang nak charge kan. Bagi menteri rasa. Dan ini peluang PM pakai, menteri pakai dan mereka akan merasa sini tak ada station, patut tambah station. Dan yang kedua, yang saya memahami, kerajaan guna pakai kereta yang sedia ada, dia pakai sewa beli. Sewa beli. Actually. Dia kereta boleh ditukar bila-bila masa. Yang ni saya memahami. Tapi charge tu mungkin tak terjejas pun. Mungkin kekalkan, mungkin murah kan. Tapi mungkin ini inisiatif siapa PM nak buat perubahan kan. So kalau kita nak mengubah kehidupan rakyat ataupun nak leading, nak memujuk, baik mula dengan pemimpin dulu. Ya betul, saya setuju. Macam Datuk Seri, dia nak mendidik, nak kurangkan kos, dia tak ambil gaji. Konsep yang sama dia. Ya kan. So YB, saya nak jauh sikit pasal belia. YB belia ke tak belia sangat? Tak belia sangat. So saya nak share sikit pasal belia ni, apa belanjawan dalam belia. Tapi tahu tak sekarang ni belia dekat dalam belanjawan sekarang ni, apa belia dapat? Belia dapat satu, bayaran minimum tunai ramah dia naik kan. Okay, itu benda biasa. Biasalah, gula-gula sikit lah. Sikit gula-gula. Tapi satu benda yang saya agak terkejut. Datuk Seri ada umumkan, bukan Datuk Seri, Khalid Nordin ada umumkan PT-PTN, KPT tidak berniat untuk teruskan diskaun PT-PTN. Lepas tu, tak salah saya, dia kata apa-apa berbincang dengan Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar. Lepas tu Datuk Seri Anwar umumkan satu inisiatif bahawa dia teruskan PT-PTN hingga 31 Mac ni. Dan dia sangat fleksibel kali ni. Dulu, kita bagi kepada siapa yang nak bayar penuh
If dia ada hutang 15,000, dia nak bayar penuh, dia dapat diskaun. Sekarang, siapa yang bayar auto debit dapat 15%. Oh, okay. Itu lagi membantu habis. Ya. Macam saya ambil saya scholarship, tak ambil PTPTN. Kawan saya ambil PTPTN. Dia auto debit tu dalam akaun dia dapat 15% diskaun. Sangat membantu. Itu. So Datuk Seri, saya ingat Datuk Seri macam tak mendengar luahan hati mahasiswa macam banyak mengkritik benda ni. First. Tapi sekarang Datuk Seri dengar. Itu saya terkejut. Dan macam mana seorang pemimpin yang biasanya Perdana Menteri ni, dia tak akan touch ground sangat pun. Yang mungkin orang yang sesuatu yang orang minta, akhirnya dia PM tak dengar. Dia tak memahami keluhan rakyat di bawah. Tapi kali ni bajet nampak perbezaan tu. Ya, nampak sangat saja. Satu lagi yang benda saya terkejut. Yang benda tu berlaku dekat Universiti Melaya saja, YB. Ada satu zero balance policy yang dibuat kat Universiti Melaya, yang di mana mahasiswa Universiti Melaya kena bayar yuran dulu sebelum boleh register subjek. Dan kali ni Datuk Seri straightforward umumkan dalam belanjawan dia, bukan dalam press conference ni apa, dalam belanjawan punya speech. Dia kata semua universiti kena mudahkan mahasiswa nak daftar. Kalau mahasiswa tak boleh daftar, bantu mereka. So tak ada halangan untuk tu. Tangan Skype student untuk belajar. Straightforward dah mention. Sebenarnya dalam pengalaman yang pergi uni kan, dan memang banyak isu-isu kewangan dan juga ekonomi yang dihadapi oleh mahasiswa. Dan rasanya beberapa cara ni dia bukan membantu keseluruhan dia, tapi saya rasa dia mengalakkan murid-murid untuk mengambil pelajaran dalam universiti. Sebagai contoh PTPTN. Dia orang rasa beban, tapi dia ada cara dia untuk mengurangkan beban tu. Dulu saya bayar sendiri kan? Dan adik saya ambil PTPTN. Lepas graduate saya rasa baik saya ambil sebab ada diskaun lagi kan. Mana kan kerajaan yang bagi diskaun sebegitu baik. Banyak rugi baby. Sebenarnya dan kata dalam data kan, PTPTN hutang dia cecah 41.5 bilion. Ya, betul. Setiap tahun tingkat 1.5 bilion. Itu satu figure yang sangat besar. Dia bagi diskaun, satu dia boleh meringankan beban student. Yang kedua, dia cepatkan bayar balik. Auto debit kan, dia stable. Orang akan bayar supaya generation yang akan datang dia dapat pinjaman. Betul. Sekarang masalahnya waktu kerajaan nak bagi pinjaman, dia fikir mana nak dapatkan duit dulu. Itu jadi masalah kan. Itu kalau Datuk Seri tak buat benda ni, baby. Dia tak buat auto debit ni, semakin ramai lah tak dapat benefit PTPTN ni. Betul. Itu dia nak galakkan lebih ramai yang bayar hutang. Dan dia mention terus, siapa hutang bayarlah. Jangan harapkan kerajaan untuk bayar kan. Ya, takkan kalau hutang dengan sesiapa pun kena bayar. Kalau bank lagi kena bayar dengan faedah yang tinggi. Ini PTPTN tak ada faedah. Tak ada faedah, kosong. Lepas tu tempoh tak ada limit. Yang penting you bayar je. Dia bagi RM60, baby. Bayarkan RM60 je sebulan. Sangat minimum. RM60 sebulan untuk korang bayar. Kalau sekarang saya boleh belajar lagi, saya tak pinjam dah. Okay, kita selesai pasal belanjawan dengan kas. So kita rehat sekejap, okay? Baik. Okay, kembali lagi kita dalam sesi yang seterusnya. Ini special sikit YB. Kita nak jump pada benda yang dibahaskan dalam parlimen dan diluluskan oleh Akta Tanggungjawab Fiskal, tapi tak dibesarkan sangat benda ni. Benda ni penting sangat. Orang tak ambil fokus. Tak ambil fokus. Benda ni pelik. Dan saya pun pelik dengan kerajaan sekarang. Macam pelik juga. Kenapa you nak buat satu akta untuk displaykan diri you sendiri? Macam pelik lah kan. Menyekat diri you sendiri. Satu akta yang untuk sekat you untuk belanja. Oh, ya ke? Ini bahasa mudah tak atas ni. Kenapa atas ni saya cakap macam tu? Sebab 60% hutang kita tidak boleh melebihi KNK kita. Straightforward dimension. Maksudnya kalau kita nak hutang, KNK nak naik dulu. Contoh bahasa mudah, kalau you nak buat investment kepada projek besar. Projek tu menilai 300 bilion. Contoh kita nak buat kereta api paling panjang menghubungkan semua Asia ni. Kita nak buat benda tu, tak boleh sebab kita ada tanggungjawab fiskal. Sebab dia menggunakan pembelanjaan yang sangat banyak. So, kalau dia lebih 60%, projek tak dapat. Okay. So, KDNK dia tak boleh mencecah lebih daripada KDNK, 60%. Yes, alright. So, sebab kita faham, kita nak buat projek besar, kita nak berhutang dengan bank negara, nak hutang dengan luar. So, benda tak boleh dijalankan. Itu pelik. Dan satu lagi pelik.
Dia buat banyak kerja yang saya nampak pelik ialah dia kena bentangkan suku pembelanjaan kerajaan dekat dalam parlimen. Bermaksud dia dalam setahun dia kena bentang 4 kali. 4 kali. Dan kenapa dia buat benda tu? Menyusahkan dia. Ya, saya pun tak faham. Sepatutnya setahun sekali lah. Biasanya Tapi untuk ni dia sihat kan, untuk Pelabur sistem demokrasi. demokrasi sihat. Satu pelabur kan. Pelabur. Dia Pelabur nak kata tahu boleh. apa keadaan negara ni, adakah dia stabil, Betul. ekonomi lebih baik ataupun apa perubahan yang ada, Ya. supaya dia baru buat keputusan. Ya. Negara ni baik. Ya, senang. Sebab ini saya pelik dan saya rasa wow, tak ada orang buat. Tung Mahathir tak nak buat benda ni. Sebab dia kalau buat ni dia Menyengkap dia lah. menyekat, lepas tu kerja dia lebih kan. Ya. Dan dia tak boleh buat apa yang dia sesuka hati. Ya. Kadang-kadang ataupun setiap kali dia setahun baru dia tahu, oh PM ni dah buat ni. Hutang dah cecah, income tak mencapai. Ya. Kalau kita ada monitoring setiap 3-4 bulan kan, sekurang-kurangnya dah tahu, oh hari ni income kita kurang. Ya. Tapi spending kita dah melebihi. Bagaimana kita nak control? Rakyat sama-sama memantau kan. Ya, itu yang saya nampak macam wow, ini jarang dibuat dekat dalam Malaysia. Dalam Malaysia tak pernah buat langsung lah. Serantau mungkin pun tak ada. Tak ada. So Eropah ada, US pernah buat benda ni, sangat transparansi. Sebenarnya sangat utuh. Tapi untuk rakyat di luar sana untuk faham, fiskal punya polisi ni senang aja. Turn dia mungkin tak semua faham, tapi bagi saya mudah. Okey, sekarang ni contoh kita tak ada dalam ekonomi yang buruk atau ekonomi yang teruk. Contoh berlaku ekonomi teruk. So rakyat macam saya ni akan kurang belanja lah. Tapi untuk kerajaan, dia tak boleh kurang belanja. Dia kena banyakkan belanja untuk buat apa? Untuk make sure saya ni sebagai rakyat gunakan kuasa duit saya untuk membeli lagi. Dengan cara apa? Dengan cara tu dia akan naikkan polisi pengangguran, dia akan dekatkan, make sure ramai akan peluang pekerjaan lagi. Dia nak semua orang ada kuasa beli tu. Itu Dia kuasa mencipta peluang. Yes. Dan duit tu turun sampai ke rakyat. Dan kalau ada spending, baru ada pembangunan. Yes, Baru betul. ada inflation. Betul. So itu yang menarik pasal ni. Tapi untuk kau lebih faham tentang dasar fiskal ni, lebih faham, lebih memahami, konsep dia senang. Macam YB cakap tadi. If ekonomi masuk, baru kerja spend. Oh. Itu je untuk make sure kuasa beli. Kalau pakai contoh ekonomi keluarga, kalau ada keluarga saya ada 10,000, spending 6,000. Ya, Betul. betul. Oh, Itu konsep senang Nabi. So pasal tengok fiskal, YB, boleh saya YB explain sikit, saya ringkas tentang fungsi sebenarnya ATA ni. Selain pada hutang, selain pada belanjawan, apa lagi di mata rakyat sepatutnya rakyat tengok pasal ATA ni? dalam akta ni, sebelum ni memang belanjawan dan kita sentiasa menghadapi masalah overspending. Yes. Kalau mengikut data kan, setiap tahun kerajaan turut kena buat pinjaman. Isu 1MDB pun meningkat mendadak dalam hutang negara. Dan tak ada sesiapa pun nak mengawal. Betul? Kalau kira hutang yang meningkat paling mendadak adalah di zaman Muhyiddin Yassin. Ya, sangat banyak. Masa tu COVID kan. Kita pun memahami COVID. Tapi kita memahami, tapi apa waktu tu YB? Dia tak bentang dalam parlimen. Dia buat sesuka hati kan. Ya. Dia buat apa tu? Darurat. Dan suka hati dia belanja macam tu. Dan itu sebab ada kes kan. Yes. Jana Wibawa. Banyak kes. Itu salah satu lah contohnya. Dia spending tapi dia tak perlu lapor dengan sesiapa. Ya. Itu menyebabkan hutang negara dah cecah trilion. 1.5. 1.5 trilion. Yes. Itu sebabnya pada masa ni PM cuba untuk mengawal. Kalau ikut trending sebelum PM, Menteri Kewangan sebelum ni kan, yang paling mengawal, paling bijak mengawal kewangan PMS juga. Datuk Seri pada tahun 1998. Masa tu dia muda. Masa dia Kamu muda lah. Tapi hari ini mungkin dia nak guna balik cara yang sama. Bagaimana untuk mengawal walaupun dah sangat tinggi hutang kita, tapi kita cuba mengawal, kita kontrol supaya dia akan jadi sihat balik.
bab bajet ataupun mengurus kewangan, dia tak boleh sekelip mata saya nak mengurangkan ni, saya nak cantaskan kewangan ni. Dia akan menjejas disebabkan bajet untuk pengurusan pun sangat tinggi. Ya, tinggi. Dalam 78 77 kan. Kita spend betul saja hanya pengurusan. Dan untuk development hanya dalam 22%. So itu sebabnya kita tak boleh cantas terus. Mana kita nak masuk kan, you tak boleh tak ada pembangunan ataupun you tak boleh tolak yang pengurusan. Sebab kita bayar gaji, emolument, elektrik, sewa kena bayar juga. So bagaimana kita nak mengawal, kita pakai cara ni supaya kita jaga kewangan kita lebih berdisiplin. Hari ni kita tak nampak impact, tapi kalau jangka panjang 5-10 tahun, saya rasa kita akan nampak perbezaan tu. Siapa nak melabur kalau negara yang berhutang bertrilion-trilion ringgit. Orang pun risau ada satu hari adakah negara ni akan bankrupt kan? Seperti di Great. Yes, betul. Kan? Kalau ekonomi sistem kita stabil, politik kita stabil, pelabur masuk seperti yang tadi kata, dia akan mencipta peluang pekerjaan dan dia akan meningkatkan hasil negara dan dia akan meningkatkan pendapatan rakyat. Itu yang penting. Waktu kita jadi pembangkang, pelbagai tuduhan kita tuduh, kata anak-anak kita talent pergi Singapura, pergi Indon, pergi cari kerja yang nilai tu tinggi, gaji tinggi. Tapi itulah yang menyekat Malaysia tak ke depan, tak move forward. So hari ini bajet ni nampak usaha kerajaan untuk mengubah. Betul. Cuma nak mengubah dia bukan sekelip mata. Tapi rakyat memang dia harap hari ini saya jadi PM, esok harga barang menurun. Tapi dalam ekonomi tu dia tak akan berlaku. Hari ini berlaku adalah resource, sumber yang terhad, tapi population yang besar yang merebut sumber yang sedikit, yang menyebabkan harga barang meningkat. Dia berlaku di semua negara. Cuma bagaimana kita nak selesai, kita nak control, nak mencipta keadaan yang stabil, lebih friendly kepada investor, dan akhirnya gaji. Yes, betul. Gaji meningkat baru boleh selesaikan masalah harga barang naik. Kalau saya mengambil contoh di negara lain kan, Singapura ke atau jiran ke. Kalau kita hari ni kita pergi, kita pakai ringgit, kita pergi spending kan, kita rasa barang dah sangat mahal. Tapi jarang you dengar keluhan rakyat kata barang sangat mahal sebab gaji mereka meningkat. Ya, betul. Itu point dia. Gaji kena meningkat. Tapi perubahan reformasi, nak reform ekonomi, dia bukan sesuatu yang sekelip mata boleh melaksanakan tiba-tiba dan buat perubahan. Nak bina kilang pun ambil 2-3 tahun kan. Tapi saya percaya kalau negara kita kekal dengan keadaan ni, PMX terus berusaha apa yang dia laksana dalam 1 tahun ni, saya percaya dalam 3-4 tahun kita akan nampak hasilnya. Betul, Abi. Saya setuju. So, sebenarnya dekat kajian sebenarnya dah banyak. Kajian pun dah tengah proses. Gaji progresif. Kalau melibatkan subsidi bersasar, kita dah buat sistem padu. Ya. Dan semua dalam progres. Saya nampak 20% dah hampir dah ke sana. So, kita stop kat sini, YB. So, podcast kita kali ni dah habis kat sini. So, jumpa lagi minggu depan, okay? Bye-bye.